beroperasi milikan sendiri, sementara 35 dalam premis sewa, 127 diduduki secara ihsan sama ada bangunan milik agensi kerajaan lain ataupun pihak swasta, dan di 28 daerah lagi APM beroperasi tanpa premis khusus. Tambah malang lagi sebahagian besar yang beroperasi tanpa premis ini adalah di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi insya-Allah perkara ini telah kita susuli secara langsung dengan Kementerian Kewangan kerana sekiranya mengikut kepada kajian separuh penggal sepanjang tempoh ini hanya 7 lokasi, iaitu di Padang Besar, Baling, Kepala Batas, Kuala Pilah, Temelur dan Kuala Krai dan Gua Musang akan dinaik taraf premis itu, dan insya-Allah kita akan pastikan khususnya premis-premis di negeri Sabah dan juga Sarawak. Kerana untuk makluman yang berhormat, mungkin Arau sebelum ini terlepas pandang salah satu daerah di Sarawak. Di Sarawak salah satu daerah tersebut APM terpaksa beroperasi melalui rumah kaki tangan APM sendiri, dan saya mengharap dukungan daripada seluruh ahli-ahli parlimen untuk sama-sama memberikan sokongan dalam kita menggerakkan, menjadikan keutamaan untuk kita menyediakan premis kepada APM selaku sekretariat kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah untuk memastikan moral dan juga keberkesanan APM ini dapat ditingkatkan dalam pengurusan bencana. Tan Sri Yang di-Pertua, saya cadangkan kalau boleh Tan Sri, masa akan datang dia Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Persoalan dibangkitkan banyak tentang Sabah dan Sarawak. Mungkin akan datanglah kalau boleh ya, minta cadangan saja akan datang bila menjawab, bagilah keutamaan persoalan isu-isu tentang Hal Ehwal Sarawak dan juga Sabah. Terima kasih banyak. Saya cadangkan ya. InsyaAllah. Yang berhormat, saya sememangnya bila melihat draft yang disediakan oleh pegawai-pegawai, pertanyaan saya adalah tidak ada isu kah tentang MA63? Dan bagi mereka, apa yang mereka bangkitkan untuk sidang khas ini, tidak ada isu berbangkit tentang MA63 yang sebenarnya kita best menjadi sekretariat. Ada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kekanda Sekina Batangan tentang penurunan kuasa kepada kepada JKR dan juga JPS. Mengikut rekod best, perkara tersebut telah selesai dan perlu diselusuri oleh agensi yang berkaitan, dan arahan perbendarahan telah pun dikeluarkan untuk proses penurunan kuasa tersebut, dan bagi peringkat best telah selesai, dan saya harap Kementerian Kewangan dan KKR dapat memberikan respon kepada Yang Berhormat Kinabatangan apakah status pelaksanaan. Kerana arahan perbendaraan 182 itu telah pun diturunkan kepada negeri untuk menurunkan kuasa tersebut. Tan Sri Speaker, bila Menteri nyatakan tak disentuh 63, saya ingat Tan Sri masa itu mempengerusikan sidang. Saya bangkitkan 63 sehingga saya sebutkan Tuan Yang di-Pertuan Agong, Tuanku, surat baik sampaikan masalah air, masalah jalan raya. Saya ingat masa akan datang lah, boleh kena masa tak mengizinkan. Terima kasih banyak ya. Saya boleh lendi kita running short time. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau pernah menjadi menteri dalam pengurusan bencana. Sekiranya ada isu-isu saya bukan jadi menteri, berbangkit, saya bersama Timbalan Perdana Menteri membentuk NADMA. Dan APM itu telah naik taraf daripada JPAM kepada Angkatan Pertahanan Awak. Dan yang di kes Sarawak tu hampir dibuat tapi telah dipecat jadi menteri, tak tempat. Yang Hormat, saya tanya ini tentang kami ni masuk dalam jawatankuasa. Sebagai ahli parlimen second class ni, kami tidak ada peruntukan. Di sana ada peruntukan. Dia masuk jawatankuasa, dia boleh tampung perbelanjaan. Masuk dalam kerajaan kalau nak peruntukan. Jadi kami tidak, ala kamu pun tak lama Jadi baik. Jadi kami minta sebagai ahli parlimen second class ni dicari jalan supaya kita juga boleh bagi sumbangan Tapi tak apa, Allah Taala bersama dengan kami. Terima kasih. Menteri tentang APM. Menteri sedikit. Terima kasih Yang Berhormat. Memandangkan masa pun telah tamat. Isu-isu lain yang dibangkitkan akan kita jawab secara bertulis, dan saya rakamkan tahniah
kepada Menteri terima kasih APM, sedikit kepada APM semua saja. ahli-ahli parlimen yang telah terlibat dalam isu-isu membangkitkan isu pengurusan bencana dan juga agensi-agensi tertentu di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih Jabatan Perdana Menteri. Sekarang saya jemput Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sila Menteri, 40 minit. Assalamualaikum. Tan Sri Speaker. Assalamualaikum Saya dan warahmatullahi PJ pernah bangkitkan isu berkenaan dengan KL, wilayah persekutuan. Tapi tak dengar apa-apa jawapan. Okey, ada jawapan betul ya? Tak apa. Yang tu, Untuk wilayah persekutuan YB Datuk Seri Azalina. ya, dah yang lepas sampai bertanggungjawab. tadi. Dia cakap banyak tentang rasuah, pendakwaan dan sebagainya. Tapi tak cakap pasal Follow KL. up, saya lagi follow up dengan dia. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Dipertua dan rakan-rakan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 36 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, membangkitkan isu-isu, melontarkan cadangan serta pandangan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Atas keizinan Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon untuk membacakan nama tiap-tiap ahli yang berhormat yang telah bertanya, iaitu Ahli Hormat Bacok, Sik, Temeloh, Ketereh, Kapa, Pekalan Cepa, Kuantan, Beluran, Ranau, Gopeng, Libaran, Kuala Kerai, Kuala Kedah, Padang Terap, Lawas, Kinabatangan, Tumpat, Baram, Tanah Merah, Tenom, Kota Marudu, Gua Musang, Tuaran, Tanjung Manis, Betong, Kuala Langat, Batang Lupa, Selangau, Batang Sadung, Lubuk Antu, Mersing, Stiu, Mas Gading, Pasir Salak, Kuala Kerau dan Kudat. Tan Sri Yang Dipertua secara umumnya, pertanyaan-pertanyaan, isu-isu, cadangan-cadangan yang telah dikemukakan kepada kementerian ini sepanjang 3 hari perbahasan adalah berkaitan dengan program-program infrastruktur luar bandar, pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat luar bandar serta isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat orang asli. Terdapat ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan potensi ekonomi desa dan program pembangunan usahawan luar bandar yang selaras dengan keperluan industri setempat. KKDW di mana melalui agensi-agensinya seperti MARA, KEMAS, Felkra, RISDA dan lembaga-lembaga kemajuan wilayah, bahagian pembangunan usahawan desa dan bahagian pembangunan ekonomi komuniti KKDW telah mengambil tindakan-tindakan proaktif dalam usaha membangunkan usahawan luar bandar di seluruh negara, terutamanya untuk wilayah Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat dengan memberi latihan, khidmat bimbingan, pembangunan usahawan, penyediaan premis perniagaan dan pembiayaan perniagaan dengan memberi fokus kepada pembangunan industri setempat. Tan Sri Yang Dipertua di bawah MARA umpamanya inisiatif yang memberi fokus kepada program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar telah dilakukan seperti program latihan keusahawanan di mana program ini dibangunkan bertujuan untuk memperkasakan usahawan, terutama usahawan baru serta meningkatkan keupayaan usahawan sedia ada. Setakat Ogos yang lalu, seramai 6,723 usahawan telah dilatih oleh MARA dan ini melibatkan perbelanjaan berjumlah lebih daripada 5.11 juta ringgit. Daripada itu, seramai 958 orang usahawan dari Sabah dan Sarawak telah juga turut dilatih dan antara program latihan yang dilaksanakan adalah
latihan pengurusan perniagaan, latihan pendigitalan perniagaan dan latihan pemasaran e-commerce serta program peningkatan personal development and product branding melalui platform pemasaran dan jualan atau Biznet Network. Untuk program persijilan usahawan MARA, kita telah menyediakan kemudahan-kemudahan bagi mempertingkatkan standardisasi dan membangunkan keupayaan produk dan pengeluaran produktiviti serta transformasi syarikat dan seterusnya menembusi pasaran yang lebih luas sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Melalui program pendigitalan perniagaan, kita telah juga membantu meningkatkan bilangan usahawan dalam penggunaan teknologi dan aplikasi digital bagi menjalankan perniagaan yang memperkembangkan pasarannya di peringkat domestik dan antarabangsa, dan setakat Ogos yang lalu seramai 335 usahawan telah mengikuti program ini. Bagi inisiatif pengupayaan komuniti usahawan luar bandar, MARA juga turut menyediakan kemudahan premis perniagaan di mana sebanyak 7,273 lot ruang niaga di seluruh Malaysia telah disediakan, di mana sebanyak 698 ruang niaga juga telah disediakan untuk Sabah dan Sarawak. Begitu juga MARA telah turut menyediakan skim pembiayaan khas iaitu skim pembiayaan ekonomi desa Nano atau SPED Nano bagi pembangunan potensi keusahawanan desa. Manakala di bawah program Desa Mall, MARA telah menyediakan program ini untuk menggalakkan usahawan desa bagi mereka memperluaskan pemasaran produk atau khidmat produk secara dalam talian, di mana platform e-dagang ini telah dapat memunculkan seramai 4,516 usahawan di seluruh negara. Sejak program ini berjalan pada tahun 2017 hingga bulan yang lalu, di Sabah dan Sarawak saja seramai 1,081 telah dapat dimunculkan untuk program Desa Mall ini. Bagi KKDW, kami turut melaksanakan program pendigitalan usahawan desa yang bertujuan membantu usahawan-usahawan mendigitalkan perniagaan mereka untuk pemasaran, pengoperasian dan perniagaan yang diusahakan melalui networking di seluruh negara dan dunia, di mana kini terdapat 5,126 usahawan yang telah dimunculkan. Untuk Sabah dan Sarawak saja 230 usahawan dari Sabah dan 360 usahawan daripada Sarawak telah dapat dilatih. Manakala program pengupayaan komuniti luar bandar, kami telah turut melaksanakan program komuniti desa atau PKD di 21 pusat PKD ini, di mana di seluruh negara terdapat 1,250 program yang telah dilaksanakan yang menterlibatkan seramai 22,540 peserta di seluruh negara. Dan KKDW juga berurusi bahagian pembangunan usahawan desa telah dapat melakukan beberapa program yang cukup bermakna pada para peserta di luar bandar, terutamanya program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, program pembangunan usahawan Start Right atau PSR, program outreach keusahawanan, Rural Business Challenge 2.0 dan banyak lagi program-program yang terkait dengannya telah dilakukan oleh pihak kementerian. Manakala KEMAS telah menjalankan program-program pembangunan usahawan KEMAS yang telah memberi manfaat pada usahawan desa, di mana program-programnya termasuk program perintis keusahawanan, program pengukuhan keusahawanan, program insentif dan pembangunan keusahawanan, program promosi dan pemasaran, kursus kemahiran Quick Win,
program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku atau WINS dan beberapa program lain yang cukup bermakna kepada kumpulan sasaran. Di bawah Felkra, sehingga kini terdapat seramai 1,183 orang usahawan. Menteri Seri Gading bangun. Bila luan. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri Yang Pertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat berkaitan dengan pinjaman. Pinjaman ini bukan grant. Kerana ada beberapa rakan peniaga Bumi Putera yang meniaga berkaitan dengan elektrik, barang-barang elektrik. Cuba buat pinjaman, bukan grant. Tetapi dia ditolak disebabkan oleh kerugian waktu PKP. 2 tahun PKP itu dia rugi yang berganda lah. Tahun pertama rugi, tahun kedua pun rugi juga. Dia ditolak. Jadi bagaimana cara ataupun nak membantu peniaga-peniaga seumpama ini yang rugi semasa PKP tapi bila nak buat pinjaman, dia bukan minta grant, minta pinjaman pun tak boleh. Jadi macam mana cara untuk dapatkan pinjaman itu, Yang Amat Berhormat? Silakan. Tan Sri Yang Pertua, nilai-nilai manusiawi turut disuntik dan dilaksanakan di kalangan pegawai-pegawai di mana rasa keprimanusiaan turut diberikan pertimbangan untuk kita meneliti permohonan-permohonan di atas musibah yang mereka alami itu. Maka beberapa DD atau due diligence dilakukan dan jika ada kes-kes yang berkenaan, Yang Berhormat sendiri boleh menghubungi saya dan memberikan butiran secara terperinci kepada mereka yang memohon itu. Bukan yang saja rakan-rakan saya di hadapan juga. Saya fikir ramai yang begitu yang dihadapi oleh mereka dan mereka boleh menulis terus pada saya dan saya akan meminta pengurusan MARA untuk meneliti dan mengambil tindakan yang mengikut kemunasabah untuk kami lakukan. Tan Sri Yang Pertua, di bawah Felkra umpamanya kita telah memfokuskan program-program usahawanan di mana keterlibatan mereka dalam bidang pembuatan, aquaculture, tanaman, ternakan, makanan dan perkhidmatan yang turut melibatkan seramai 1,183 peserta telah dilakukan. Samping itu, melalui rolling plan yang kedua dan ketiga bagi tahun lepas dan tahun ini, peruntukan sebanyak 16.2 juta ringgit telah kami salurkan di mana program-program di bawah pelaksanaan mereka termasuk program kelestarian dan kemampanan industri desa, pelengkapan kampung premis perniagaan, pembangunan hasil baru seperti herba, agropertanian dan juga community engagement dan juga bengkel otomotif. Untuk yang sedemikian, kita menterlibatkan kumpulan-kumpulan yang berbeza dengan agensi yang berbeza bagi melihat dari segi keberkesanan segala bantuan, pinjaman dan sebagainya. Yang penting ialah melahirkan usahawan-usahawan di kawasan perdesaan. Dari segi kesejahteraan masyarakat orang asli, terdapat beberapa ahli yang berhormat yang telah membangkitkan tentang Akta Orang Asli 1954 atau juga dikenali sebagai Akta 134 yang terkait tentang soal pelan penempatan dan penambahan pegawai-pegawai teknikal telah juga turut dibangkitkan di dalam usaha perancangan penempatan pembangunan masyarakat orang asli. Sebagai permulaan, saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pelaksanaan kajian pembangunan kerangka perundangan dan mekanisme bagi pentadbiran perkahwinan dan perceraian adat orang asli di Semenanjung telah mula pada 5 September beberapa hari yang lepas. Manakala isu tanah orang asli turut diambil kira di dalam semakan kajian Akta 134 ini dan kami bersama-sama dengan bahagian draft penasihat undang-undang di Kementerian dan Jakwa sedang memperhalusi secara menyeluruh dan terperinci perkara-perkara yang melibatkan tentang soal perbezaan pandangan
bidang-bidang kuasa yang berlaku pertindihan yang melibatkan kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Untuk pelan strategik Jakwa, saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pelan strategik ini telah pun dirangka dan dipersiapkan terutamanya bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli melalui penyediaan infrastruktur yang lengkap di seluruh pengkampungan orang asli, dan perkara ini sering dibangkitkan, namun kita teruskan usaha-usaha ini dengan sebaik mungkin. Jakwa juga sedang berancang untuk memperluaskan pelaksanaan program pembangunan bersepadu di penempatan orang asli yang berpotensi pada masa akan datang, dan kita amat prihatin terhadap untuk nasib masyarakat orang asli masa kini dan bagi masa hadapan. Saya ingin menyebutkan bahawa tahun lalu sasaran untuk anak-anak orang asli untuk masuk ke universiti adalah seramai 300 orang, tetapi yang telah dapat masuk seramai 350 orang. Ini melepasi matlamat dan sasaran. Manakala untuk tahun berikutnya seramai 400 orang telah disasarkan, dan kita akan memantau pengambilan pada kali ini. InsyaAllah kita yakin hampir 500 orang akan kita dapati mendaftar. Ini adalah satu kaedah social assimilation yang kita lakukan melalui penstrukturan semula masyarakat dari segi social mobility atau mobility sosial secara vertikal yang kita lakukan di kalangan masyarakat orang asli, dan kami tidak pernah berkompromi untuk memberikan kualiti pendidikan pada orang-orang asli dengan cara yang paling terbaik dengan melakukan beberapa tindakan. Ya, tempat. Terima kasih Tan Sri. Saya berminat dengan kadar kemasukan yang tinggi di kalangan orang asli, dan saya bertanya, adakah kita mempunyai jumlah berapakah bilangan kanak-kanak ataupun pelajar perempuan yang masuk ke universiti berbanding dengan pelajar lelaki, kerana isu yang dibagi keluarga antarabangsa ialah tentang tingginya peningkatan ataupun tingginya wanita ataupun kanak-kanak perempuan yang berkahwin sehingga tak dapat masuk universiti di kalangan orang asli. Trend yang sama juga berlaku di kalangan orang-orang asli, di mana pelajar-pelajar perempuan lebih ramai peratusannya yang masuk ke universiti. Pada jangkaan kami, lebih daripada 67% yang masuk ke universiti adalah pelajar perempuan. Ini adalah national trend, dan masyarakat orang asli tidak terkecuali di dalam hal ini. Walau bagaimanapun, untuk pelajar lelaki kita mempunyai beberapa program second chance untuk kita melakukannya. Tan Sri, yang betul saya ingin beralih kepada soal perkhidmatan bas Marai Liner. Tan Sri. Speaker. Saya nak merujuk kepada orang asli tadi, tapi dalam perbahasan saya ada menimbulkan sebab kita ni Malaysia menimbulkan kalau akta orang asli hanya untuk Semenanjung, walhal orang asal di Sabah dan Sarawak. Jadi adakah kementerian juga melihat keperluan maslahat orang asal di Sabah dan Sarawak, dan saya telah mencadangkan supaya ada Suruhanjaya untuk orang asal yang merangkumi orang asli dan juga Sabah Sarawak. Barulah kita satu Malaysia. Terima kasih yang Ya, betul, cadangan yang berhormat itu sedang diteliti untuk kita perincikan dari segi pembentukan Suruhanjaya. Namun Akta 134 sebagaimana yang saya sebutkan tadi boleh sebenarnya diperluaskan atau dipindah dengan nama-nama tertentu, tetapi asasnya masih atas asas yang sama. Terima kasih Yang Amat Hormat Perdana Menteri. Dalam perbahasan saya ada saja menyentuh berkaitan dengan sekolah berasrama orang asli, yang mana di Kuala Langat dulu ada sebuah sekolah berasrama untuk orang asli. Dan saya berjumpa dengan bekas pelajar-pelajar ni, dan mereka ini daripada orang asli sendiri menyebutkan bahawa sekolah ini sangat bermanfaat kepada masyarakat orang asli sendiri.
Dan saya tak nafikan soal pendidikan sekolah K9, K11, tetapi realitinya pada hari ini kehadiran masyarakat atau pelajar orang asli ini terlalu rendah. Apabila sekolahnya berada di kawasan mereka, maka kehadiran secara harian itu sangat rendah dan pencapaian pendidikan juga tidak membanggakan seperti yang kita harapkan. Sebab tu adakah kerajaan juga akan melihat semula soal sekolah berasrama ini untuk menempatkan anak-anak orang asli untuk dibangunkan dan memberikan impak yang sangat baik segi daripada kesatuan ini. Terima kasih. Saya sangat maklum terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah asrama yang berkenaan. Bukannya berlaku di tempat yang berhormat saja, tetapi berlaku juga di tempat lain. Absentismnya agak tinggi, ya, dan kami mengambil beberapa langkah proaktif lah untuk menggalakkan keberadaan mereka di sekolah dan di asrama utamanya dengan menterlibatkan ibu bapa mereka dan juga melakukan majlis muafakat ibu bapa yang menyerupai PIBG untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk terus berada di asrama dan juga di sekolah, dan perkara ini dilakukan dengan langkah-langkah proaktif yang turut melibatkan pimpinan masyarakat orang asli dengan izin di opinion leaders among orang asli yang kita lakukan. Tan Sri, saya ingin pindah ke bahagian perkhidmatan bas Maralina, khususnya di Sarawak. Sahabat saya Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah sangat-sangat berminat dengan timbalan menteri saya, di mana ahli-ahli yang berhormat daripada Sarawak membangkitkan tentang soal Maralina, terutamanya untuk melalui Pen Borneo, dan kami sedang melakukan beberapa kajian terperinci dengan memulakan perkhidmatan di terutamanya di Batang, Sadong, Samarahan dan Setubong, dan supaya perkhidmatan Maralina ini akan memberikan corporate social responsibility, sebab dijangkakan kawasan-kawasan seperti ini Maralina tidak akan memperoleh keuntungan, tetapi untuk bus express long haul akan dapat cross subsidize kepada stage buses atau bus yang berhenti, dan kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penyiapan awal Pen Borneo di Sarawak, dan kita harap Timbalan Perdana Menteri Fadilah akan dapat juga mempercepatkan penyiapan Pen Borneo di Sabah sebagaimana yang diminta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan insya-Allah pada pertengahan 2025 ianya akan dapat memberikan perkhidmatan Maralina juga di Sabah dan Sarawak. Untuk perkara lain, iaitu menyentuh mengenai institusi pendidikan di bawah MARA, ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan tentang soal ini, terutamanya cadangan terhadap penubuhan Institut Kemahiran MARA di beberapa kawasan Parlimen. Ingin saya maklumkan bahawa kini terdapat 255 TVET di bawah MARA, di mana 231 daripadanya merupakan pusat giat MARA, 14 ialah IKM atau Institut Kemahiran MARA, dan 10 Kolej Kemahiran Teknikal MARA. Dan ini melibatkan lebih daripada 39,000 pelajar-pelajar. Saya ingin menyebutkan juga bahawa Uni KL adalah universiti yang memberikan tumpuan kepada kursus-kursus lanjutan kepada peserta TVET ini. Dan Kolej Politek MARA dulunya kini telah dinaikkan taraf dan mendapat kelulusan daripada MQA sebagai Universiti Politek Malaysia. Dua universiti di bawah MARA ini adalah universiti TVET yang memberikan peluang atau second chance pada mereka, bukan hanya untuk memperolehi sijil-sijil SKM tahap 1 sampai tahap 5, tetapi mereka diberi peluang untuk memperolehi diploma, ijazah pertama, ijazah sarjana dan doktor falsafah. Artinya
kita harus menukar minda daripada dengan izin white collar job kepada blue collar job yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lebih tinggi, dan ini digalakkan melalui pewujudan 2 universiti yang berkenaan. Mohon laluan Tan Sri Speaker bagi Datuk. Saya nak ucap terima kasih sebab Uni KL ada di Taman Teknologi Tinggi Kulim Bagan Datuk. Cumanya di Kulim tu diberikan penekanan kepada subjek otomotif. Sedangkan Taman Teknologi Tinggi Kulim ni kita memberi pemberatan dan perempuan yang lebih kepada industri elektrikal dan elektronik, chip semiconductor dan sebagainya. Jadi saya banyak kali mencadangkan supaya dilihat kembali, kaji kembali silibus subjek-subjek yang diajar di situ supaya diberi lebih penekanan kepada Bachelor of Science, Master's Degree dalam bidang elektrikal dan elektronik, mekatronik, mechanical dan sebagainya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Datuk. Terima kasih Tan Sri. Kubang Pasu, sahabat lama saya akan melihat cara positif cadangan itu dan kita akan persesuaikan. 2 hari sudah saya melawat Sintek di Sarawak. Sintek merupakan satu-satunya institut TVET di negara kita yang menjalankan kursus-kursus bukan hanya mengikut kaedah TVET konvensional tetapi pergi lebih jauh daripada itu, termasuk dari segi renewable energy, hydrogen, solar dan AI serta beberapa perkara yang berteknologi tinggi, dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat supaya bukan saja di Kulim tetapi di tempat-tempat lain kita sesuaikan dengan permintaan, bukan apa yang kita fikir sesuai tetapi yang sesuai dengan permintaan pekerjaan. Ahli-ahli yang berhormat daripada Sarawak juga membangkitkan tentang soal status MRSM di beberapa kawasan. Begitu juga ahli-ahli yang berhormat di Semenanjung membangkitkan perkara itu. Yakinlah bahawa kita akan melihat tentang pembinaannya supaya disesuaikan dengan the cost of running it. Artinya selain pada DE, soal OE juga diperbangkitkan supaya terdapat keselarasan dari segi belanjawan. Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya antara yang membangkitkan pasal MRSM. Yang Berhormat, saya merayulah supaya MRSM Tanah Merah ni sepatutnya dibina sama waktu MRSM Bagan Datuh dibina. Tapi malangnya Bagan Datuh saya rasa mungkin dah siap ataupun hampir siap, tetapi Tanah Merah belum dapat disiapkan lagi. Jadi saya mohonlah merayu kepada Yang Amat Berhormat agar MRSM Tanah Merah ni saya nak tahulah bila boleh siap. Ya. Saya harap ia menjadi realiti, dan kalau siap Yang Amat Berhormat mungkin Tanah Merah boleh jadi milik Barisan Nasional. Terima kasih. Tan Sri mengusi soalan yang sama Yang Berhormat Bagan Datuk berkaitan dengan status pembinaan MRSM SID yang saya juga bangkitkan hari itu. Isunya ialah ketika berlaku kelewatan pembinaan, maka kos pembinaan itu telah pun meningkat beberapa peratus. Itu antara punca yang dikatakan. Padahal kerajaan telah membelanjakan, saya diberi paham lebih 10 juta untuk pengambilan tanah. Namun MRSMC ini yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama tidak dapat lagi dibina hari ini. Jadi mohonlah sangat-sangat pihak kementerian mengambil perhatian. Tadi kalau Tanah Merah pun juga SID pun sangat-sangatlah kawasan-kawasan pedalaman ini. Tapi kalau SID kata UMNO nak balik pergi SID mungkin tidaklah kot. Dia akan tambah kuatlah. Terima kasih. Yang Berhormat Bagan Datuk, Lumut. Sama juga mengenai isu MRSM. Parlimen Lumut memang telah disediakan tapak untuk MRSM, tapi telah diambil oleh Bagan Datuk. Mohon dikonsiderkan pembinaan MRSM di Parlimen Lumut, Yang Berhormat, sebagai gantilah. Tapi Yang Berhormat, Tanah Merah ni
tanah dah beli RMK ke-9. Lepas satu menteri-menteri daripada sempurna bertukar, banyak menteri bertukar kepada, ya, saya haraplah di waktu zaman Yang Amat Berhormat inilah ia akan menjadi realiti. Jadi saya nak tahu bila boleh siap. Menoktahkan, Ya, menoktahkan. Ya, kita nak noktahkan Yang Amat Berhormat. Muhammad, lumut tanah dah tak payah beli dah, memang dah ada. Sebelah pangkalan TADM. Tanah free lah kira. Pihak TADM menuntut benda tu. Tiada sekolah asrama di Parlimen Lumut. Saya mengucapkan terima kasih di atas keperhatian ahli-ahli yang berhormat di sebelah sana, ya, yang amat prihatin. Sebagaimana disebut oleh Tanah Merah, insya-Allah jika rakan-rakan di sana cepat balik ke sini, mudahlah kita segerakan. Secara peribadi dan rasmi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada BRA yang meluluskan dan melaksanakan program MRSM Bagan Datuk. Artinya bukan saya yang luluskan, BRA yang luluskan. Jadi terima kasih. Secara rasmi dah berjalan pun. MRSM Ulul Albab yang menumpukan bukan sahaja soal akademik, terutama dalam IGCSE, tetapi juga mereka adalah merupakan hufaz, hafal 30 juzuk, dan mereka akan insya-Allah jadi ahli profesional. Ini yang kita lakukan. Bagi Tanah Merah, dulu peruntukannya 100 juta. Kini kos sebenarnya ialah meningkat kepada 126.86 juta. SIG dulu kosnya 99.4 juta. Kini kosnya menjadi 121.04 juta. Ketereh 120 juta, dulu sekarang 136.7 juta. Untuk Lumut, tanah itu tetap tanah MRSM, dan insya-Allah berdoalah agar jika Lumut balik cepat kepada BN, kita akan segerakan pembinaan Lumut, insya-Allah. Okay. Saya juga ingin menyentuh tentang beberapa perkara di mana daripada MRSM yang ada di negara kita, 55 MRSM. Timbalan Perdana Menteri. Lawas, Baik, terima kasih Tan Sri Yang Ketua, dan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri, mengenai MRSM ini, kalau permintaan di Semenanjung dipertimbangkan, jadi rakyat Lawas sangat mengharapkan supaya MRSM yang diluluskan di Lawas 3 tahun dulu, dan tapak tanah pun sudah disediakan oleh Kerajaan Negeri, malah grant tanah sudah diserahkan kepada pihak yang berkenaan. Minta supaya dapat dipertimbangkan dan diluluskan. Sambung Imam Muhammad. Ya. Sikit ya. InsyaAllah. Sama juga Imam Muhammad. Di Kinabatangan pun begitu. Jadi di Semenanjung ni macam banyak, Sabah dan Sarawak sikit. Tolonglah kasih prioriti Sabah Sarawak termasuk di Kinabatangan. Alhamdulillah, oleh kerana GPS dan GRS sambungan kita tambah UMNO makin kuat di Sabah, dan kita akan awalkan dan perbanyakkan insya-Allah. Untuk Lawas yang berhormat, Lawas peruntukan asal ialah 130 juta, tetapi kos sekarang ni 151.67 juta. Jadi 4 MRSM ini, Lawas, SIG, Tanah Merah dan Ketereh, ya. Kita akan berbunding dengan pihak MOF, terutamanya Muhammad Perdana Menteri, agar keempat-empat MRSM dan tidak melupakan sahabat saya daripada Lumut, untuk kita juga pertimbangkan agar MRSM Lumut dapat diwujudkan. Ya. Dalam soal-soal yang lain, terutama rumah PPRT, ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan perkara ini, dan saya ingin memaklumkan terutamanya terkait dalam rumah-rumah PRT yang terlibat dengan NADMA tadi, ya. Jadi kita melakukan kolaborasi di antara KKDW dengan pihak NADMA untuk membaiki pulih dan juga membina rumah-rumah PPRT yang baru, dan kita sebutkan bahawa untuk tahun ini saja sebanyak 191 unit rumah baru telah dibina,
rumah PPRT dan 480 unit pulih telah kita lakukan dan ini melibatkan 24 kawasan parlimen keseluruhannya dan insya-Allah walaupun tidak diminta Kinabatangan telah mengukuhkan permohonan. Saya akan memberikan pertimbangan bergantung kepada peruntukan yang sedia ada yang memang tidak berapa ada. Begitu juga rumah-rumah PPRT yang lain kita dari masa ke masa kita akan memberikan keperhatian. Untuk kesedar kita juga telah melakukan beberapa tindakan terutamanya untuk rumah generasi kedua sebagaimana yang dibangkitkan dan tentunya ianya bukan hanya melibatkan generasi kedua, pihak kesedar telah juga memperkirakan tentang generasi ketiga sekarang ini di kawasan kesedar dan kita akan lakukan langkah-langkah proaktif. Untuk program pembangunan infrastruktur luar bandar kewakilan. Isu rumah perumahan PPRT, saya mendapat maklumat daripada beberapa pengusaha pemaju yang mengatakan bahawa sistem yang diperkenalkan sekarang ini dia akan memperlahankan atau memperlambatkan sikit proses pembinaan iaitu sistem payung yang diperkenalkan. Cuma saya ingin dapat pengesahan apakah benar kerajaan telah mengubah sistem daripada sistem lama yang direct kepada kontraktor bagi menyediakan rumah PPRT atau melalui kaedah sistem payung di mana satu pemaju dilantik dan dia melaksanakan projek tersebut sebab isunya ialah kelewatan dalam proses pembinaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Muhammad. Kami mengetahui itu perkara dulu sewaktu sebelum saya berada di kementerian itu. Kini kami pergi direct kepada kontraktor yang dulu dikenali sebagai kelas F, sekarang ini G1 dan kami adakan cabutan undi untuk kontraktor G1 di kawasan itu untuk mereka laksanakan terus. Tidak ada sistem payung lagi. Ya, dan kita juga libatkan kepada Giat Mara untuk membantu dan juga Koperasi Felkra untuk membantu supaya dipercepatkan. Ya. Untuk jalan luar bandar ini, saya ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan tentang JALB Jalan Luar Bandar dalam KSP kajian suara penggal dan kami berikan keutamaan dengan memperluaskan pembinaannya daripada sasarannya pada 700 km keseluruhannya di mana pencapaian setakat ini telah melebihi kepada kira-kira 840 km. Artinya dengan peruntukan yang sedia ada kami telah dapat mencakupi jumlah kejauhan yang melebihi dan untuk itu bagi Sabah dan Sarawak umpamanya peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta kami serahkan pada kerajaan negeri untuk melaksanakannya dan kami telah menubuhkan jawatankuasa tertinggi bersama di mana saya dan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan untuk mempercepat program-program jalan itu. Begitu juga saya akan menyentuh mengenai perkara-perkara kalau pilah bangun yang ada kaitan. Masih izin mencelah. Yang Berhormat daripada Baginda Datuk, saya ingin sedikit pencerahan lah kerana ia tidak ada diberikan penerangan sebentar tadi apa ia yang melibatkan kemas. Soalan saya ialah berkaitan dengan modul penghayatan pendidikan Islam di tabika-tabika kemas ini dan saya lihat ianya mendapat sambutan yang cukup baik daripada ibu bapa dan penjaga dan saya mohon pencerahan Yang Berhormat tentang status pemberkasaan modul ini. Terima kasih. Untuk tadika, tabika dan juga taska kemas terdapat kira-kira 10,800 kelas-kelas seperti ini dan terdapat 540 tadika dan kita
lakukan synchronization dari segi program dan kita tekankan pelajaran kepada suntikan pada soal akidah, soal pembelajaran Al-Quran, soal ibadah, ya, dan kita selahkan di seluruh negara. Dan sebelum itu kita lakukan training for trainers dengan kerjasama UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga dengan Yayasan Pahang, serta pedagoginya dilakukan oleh UPSI dan penyerasan juga turut mengambil kira Yayasan Pintar, iaitu yayasan yang menaungi seluruh mak tahfiz di seluruh negara, dan kita telah mula lakukan sistem pedagogi dan juga modul-modulnya dengan kerjasama agensi-agensi yang telah saya sebutkan tadi. Ya, Bapak Menteri. Ya, Kuantan. Okey, terima kasih. Saya menunggu jawapan untuk Kuantan, Yang Bapak Menteri, berkaitan dengan terdapat rakyat kita dia nak masuk air ke rumah dan juga dia kena tanggung kos daripada kos tersebut. Cadangan saya pada tempoh hari adalah memohon peruntukan untuk perkara-perkara tersebut. Terima kasih. Ada permintaan ke arah itu daripada kepada kawasan kampung dan perumahan, dan ini telah kita masukkan dalam rolling plan yang akan kita laksanakan. Silakan, Muhammad. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri. Saya nak bertanya berkenaan dengan jalan daripada Kampung Paloh ke Tanjung Manis. Sebenarnya jalan ini tak ada dalam senarai asal RMK 12. Jadi mungkin dalam kajian semua penggal dibuat kajian semula, adakah ada jalan daripada Kampung Paloh ke Tanjung Manis? Terima kasih. Belum ada, tapi atas permintaan Yang Berhormat saya akan senaraikanlah, ya, untuk bajet yang akan datang ni 2024. Okay, terima kasih. Untuk rakan-rakan di Sarawak, saya ingin memaklumkan bahawa penyelenggaraan jalan bekas balak, saya bekas jalan balak, sebanyak 9 projek bagi menaikkan taraf jalan bekas balak ini telah kita lakukan dan melibatkan kira-kira 331 juta ringgit. Dan baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 84 juta ringgit bagi menaikkan taraf jalan-jalan balak di kawasan-kawasan pendalaman Sarawak ini. Khususnya kita akan mulakan bagi anak-anak untuk pulang ke kampung sebelum perayaan Christmas tahun ini, dan insya-Allah kita akan lakukan dengan yang terbaik. Tapi masalah musim terkujuh akan sedikit melewatkan kesiapan jalan-jalan berkenaan. Walau bagaimanapun kita terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya pihak JKR dan juga Yang Berhormat Premier Sarawak yang telah membantu untuk melaksanakan program-program di luar daripada kepompong minda yang sedia ada. Ya, Baram. Terima kasih Datuk Seri Tan Sri Speaker, dan terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita di kawasan pendalaman yang berkenaan dengan bekas jalan balak ini, ada tanah runtuh, ada kulvert yang rosak, dan ini memerlukan tindakan yang segera. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana memberi pandangan yang begitu merangsangkan, sebab selama ini masalah bekas balan balak yang tidak diselenggarakan ini adalah menjadi bebanan yang besar kepada rakyat di pendalaman. Hanya yang satu yang saya nak sentuhkan lagi berkenaan dengan bahas hari itu, bahawa di kawasan Baram, kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang di pendalaman, dan saya kurang pasti, tetapi saya ingat beberapa
jalan di kawasan Baram ini tidak disenaraikan sebab dia berdasarkan dengan mungkin pihak negeri. Namun saya nak mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat di Dewan ini supaya jalan balak di kawasan Baram ini disenaraikan dalam rancangan dalam kajian separuh penggal ini. Saya akan hantarkan permohonan ini dan sudah pun kita maklumkan dan saya akan menghantar permohonan-permohonan berkenaan dengan jalan-jalan balak ataupun bekas jalan balak yang perlu diselenggarakan ataupun dibaik pulih sebab inilah satu-satunya sekarang ini laluan utama yang digunakan untuk kawasan pendalaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri. Kerana sewaktu saya menjadi Menteri Pertahanan dulu, jalan-jalan balak ini dilaksanakan oleh Kor Jurutera Angkatan Tentera Malaysia dan kini jalan-jalan itu telah rosak kebanyakannya. InsyaAllah jika peruntukan tambahan dapat diberikan melalui kajian separuh penggal ke-12 ini dan peruntukan 2024 ini saya akan laksanakan. Jangan tulis surat pada saya saja. Saya surat pada Timbalan Perdana Menteri rakan saya ini supaya beliau turut mengusahakan peruntukannya diperoleh. Pelaksanaan tidak ada masalah, insya-Allah. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya ingin menyentuh Tan Sri dalam tempoh 2 minit saja tambahan ini tentang bekalan air luar bandar dan bekalan elektrik luar bandar dan insya-Allah kami akan laksanakan semuanya dengan sesegera yang mungkin dan kita bukan hanya mengikut senarai yang sedia ada tetapi beberapa langkah proaktif dapat kami lakukan terutama terdapat beberapa jalan ataupun bekalan air dan elektrik yang telah dapat dijimatkan maka lebihan itu yang kami bawa ke tempat lain dan mudah-mudahan ini akan memberi manfaat kepada kawasan parlimen kita sama ada di belah sini atau belah sana dan begitu juga lampu jalan kampung dan juga kebun-kebun untuk Risda dan Felkra dan sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada 36 ahli-ahli parlimen termasuk yang tidak sempat bangun tapi bangun pada hari ini yang juga meminta peruntukan tambahan dan sebagainya. InsyaAllah kami berdua akan terus kerjasama sebab kami terkait dalam soal pembangunan bandar dan insya-Allah mana-mana ahli-ahli yang berhormat yang memerlukan apa-apa pertolongan dan sikit bantuan dengan kuasa dan peruntukan yang terhad ini insya-Allah saya akan lakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan ahli-ahli yang berhormat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Seterusnya Kementerian Perdagangan dan Komuniti. Saya perlukan Menteri, silakan. 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 12 ahli yang berhormat yang telah memberi cadangan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Singkatannya KPK semasa perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 di Dewan Yang Mulia ini. Bagi ahli yang berhormat yang berminat untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai bidang kuasa, strategi dan sasaran terpilih berkaitan dengan sektor agri-komoditi secara menyeluruh, ianya dirangkumkan di dalam bab ketiga, melonjakkan daya tahan ekonomi untuk pertumbuhan mampan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam dokumen KSP Rancangan Malaysia ke-12, sektor agri-komoditi akan memberi tumpuan secara langsung kepada 3 bidang fokus utama, iaitu pertamanya memperkukuh daya tahan sektor dan industri strategik, yang kedua memacu daya saing pertumbuhan mampan dan yang ketiga mengatasi halangan dan meningkatkan skala perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS. Justru di sini saya akan mengambil sedikit masa untuk memberikan penjelasan terhadap isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat merangkumi perkara berikut. Pertamanya harga getah yang rendah. Yang kedua, perkembangan projek Kedah Rubber City. Ketiga, kekurangan tenaga buruh peladangan sawit. Keempat, ancaman pihak luar
ke atas industri sawit negara. Kelima, penurunan ekspor sawit. Keenam, keperluan program penanaman semula sawit. Ketujuh, ses sawit yang membebankan. Kelapan, pengeluaran lada negara yang rendah. Dan yang kesembilan, pembangunan industri biojisim negara. Tuan Sri Yang di-Pertua, isu pertama yang akan diperjelaskan adalah berkenaan isu harga getah yang rendah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sikh, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Temeloh, Yang Berhormat Kudat, Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat Padang Terap dan juga Yang Berhormat Balig. Pihak Kementerian sentiasa memahami dan mengambil maklum terhadap kegusaran rakyat berhubung isu ketidaktentuan harga getah dan harga getah yang rendah di pasaran tempatan. Sebagai makluman, harga getah dah dipengaruhi oleh pelbagai faktor, terutamanya penawaran dan permintaan getah dunia. Begitu juga harga getah di Semenanjung, Sabah dan Sarawak adalah turut tertakluk kepada permintaan dan penawaran pasaran selain daripada kos pengangkutan yang menyebabkan perbezaan harga di peringkat ladang. Antara langkah yang sedang dilaksanakan untuk membantu pekebun kecil yang terkesan akibat penurunan dan ketidakstabilan harga getah di pasaran selain usaha untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah adalah seperti berikut. Pertamanya, insentif pengeluaran getah ataupun singkatannya IPG. Bermula dari 1 Januari 2023, kerajaan telah menaikkan kadar paras harga pengaktifan ataupun PHP bagi IPG dari RM2.50 ke RM2.70 sekilogram getah beku ataupun Kaplams dengan izin. Sehingga Ogos 2023, pemberian IPG telah memberi manfaat pada 217,705 pekebun kecil dengan pembayaran sejumlah RM474.54 juta. Program IPG ini telah dilaksanakan bermula September 2015. Yang kedua ialah projek transformasi perusahaan getah negara ataupun singkatannya TARGET. Kerajaan melalui Lembaga Getah Malaysia ataupun LGM telah melaksanakan projek TARGET melalui konsep koperasi pekebun dan pengusaha ladang getah tempatan untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah dengan cara memendekkan rantaian bekalan ataupun dengan izin supply chain dengan penglibatan pekebun dalam rantaian industri getah ataupun integrasi menegak. Projek ini dijangka dapat menambah nilai getah dan memberi pulangan dan pendapatan yang lebih baik kepada pekebun kecil getah. Sebanyak 6 pengusaha dan koperasi telah diluluskan dan sehingga bulan Ogos 2023, peserta program target telah melepasi fasa inkubator. Yang tiga, program insentif pengeluaran latex ataupun singkatannya IPL. Program IPL bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah dengan menambah baik rantaian bekalan bahan mentah getah melalui peniaga getah atau korporasi secara menggalakkan mereka mengeluarkan latex bagi menampung bekalan latex negara untuk sektor hiliran. Bagi menggalakkan penyertaan, setiap peserta pekebun kecil getah yang menyertai program ini akan menerima insentif tunai sebanyak RM1 bagi 1% kandungan getah kering. Para peserta juga menerima bantuan di dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun yang bernilai RM850 bagi setiap hektar secara sekali beri ataupun one off dengan izin. Manakala bagi koperasi atau peniaga getah berlesen, LGM yang menyertai program IPL ini pula, mereka akan memperoleh manfaat bantuan pembinaan baru atau tambah baik pusat pengumpulan latex. Malah pelaksanaan IPL dapat membangunkan model perniagaan bekalan latex yang lebih cekap. Tuan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Betong juga telah membangkitkan Speaker, boleh saya mohon bertanya kepada Yang Berhormat Putrajaya mengenai pengeluaran latex ini. Kita sudah dengar benda ini dibentangkan dalam Dewan Parlimen ini sebelum ini. Boleh saya tanyakan apakah progres ataupun kemajuan yang telah dicapai tentang projek ini yang telah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya merujuk
perbincangan berkaitan dengan kejatuhan harga getah ya, dan kita maklum inisiatif kerajaan melalui pengaktifan IPG ya, harga aktif itu daripada RM2.50 hingga RM2.70. Namun yang berlaku di bawah sana Yang Hormat Tuan Menteri iaitu proses untuk membuat tuntutan ataupun klaim IPG ini agak tidak nampak jalan mudah kepada penoreh-penoreh kita. Yang pertama, sebahagian penoreh kita ni mereka ni makan upah dengan tuan kebun ya, dan proses untuk mereka juga perlukan kad PATG itu juga perlu dibuat sepatutnya ya. Tidak hanya tuntutan IPG itu langsung dapat kepada tuan kebun ya, tuan tanah itu sendiri. Padahal tuan tanah itu sebenarnya dia bekerja lain sebagainya yang menanggung kos yang agak rendah itu ialah penoreh sendiri. Yang keduanya, dua tuntutan IPG itu melalui claim direct melalui perai-perai getah yang berlesen ini, satu, dan yang kedua itu perlu membuat tuntutan di pejabat LGM. Kalau saya disik, mereka terpaksa pergi ke Sungai Petani, Tan Sri Speaker. Jadi mana mungkin mereka akan pergi sejauh itu hanya untuk buat claim RM30, RM40. Jadi saya mencadangkan kaedah sistem pengagihan IPG ini boleh dilihat ketika mana kita membuat kaedah pengagihan subsidi harga padi. Itu penoreh langsung mendapat harga yang mana pengaktifan IPG itu. Iaitu kalau hari itu RM2.70 maka mereka dapat menjual harga getah itu dengan harga tersebut. Itu antara cadangan yang saya dapat feedback daripada penoreh-penoreh kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kubang Pasu dan juga SIK. Untuk latex, insya-Allah di Kedah pilot program itu yang sedang kita laksanakan bersama dengan Mardek dan beberapa syarikat lagi. Mereka menunggu sebenarnya untuk kita rasmikan, yang melewatkan sebab perundingan dengan pekebun-pekebun kecil, pemilik pekebun dan sebagainya. Dan insya-Allah dengan program di mana melibatkan syarikat-syarikat besar terlibat bersama, saya mengharapkan ianya akan dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil pertamanya. Yang kedua, pengeluaran latex negara kita supaya kebergantungan untuk kita import itu dapat dikurangkan. InsyaAllah tahun ini juga kita akan membuat perasmian program tersebut dan kita akan mengkaji secara projek rintis ini keberkesanannya, dan kalau ianya baik maka ianya akan disebarluaskan di seluruh negara. Berhubung kait dengan IPG, sebenarnya semua pekebun kecil dia mesti mendaftar. Sekarang ni tuntutan sejak dibuat secara online atas talian dah sebenarnya. Mereka tak perlu pergi ke LGM dan sebagainya untuk menuntut. Sebab itu kaedahnya ada, mesti yang penting mereka kena berdaftar. Cuma sekarang ni yang isunya di antara pemilik tanah dengan penoreh. Itu mungkin perkara yang perlu kita perincikan, sebab yang boleh menuntut ialah pemilik tanah, bukannya penoreh. Sebab penoreh dianya ada perundingan di antara pemilik dengan penoreh, dan perundingan itu kita tak tahu. Ianya lebih perundingan sama ada 50-50, 70-30 dan sebagainya yang bukannya dalam lingkungan kuasa kita. Kuasa kita hanyalah mengiktiraf pemilik berdasarkan geran dan juga apa yang telah didaftarkan. Jadi isu itu nanti kita akan perincikan di antara penoreh dengan pemilik tanah bagaimana kita nak melihat supaya ianya dapat diperincikan lagi lah, ditambah baik sistem tersebut. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Betung juga telah membangkitkan tentang langkah kerajaan untuk mengalakkan penghasilan produk getah yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, termasuk melalui penggalakan industri hiliran serta memperhebat kegiatan pengkomersialan hasil R&D bagi memastikan industri getah negara berdaya saing. Terkini Kementerian melalui Majlis Getah Malaysia ataupun MRC telah dan akan melaksanakan langkah seperti berikut. Pertamanya, penubuhan unit khas. MRC telah menubuhkan unit khas bagi membantu meningkatkan aktiviti pengkomersialan R&D dan pemindahan teknologi dalam industri getah. Sebanyak 4 perjanjian persefahaman ataupun MOU dengan agensi pengkomersialan dan pendidikan telah ditandatangani. Manakala sebanyak 5 produk ataupun teknologi telah dibantu untuk dikomersialkan.
Yang kedua, MRC Commercialization Fund dengan izin. Bagi menyokong aktiviti pengkomersialan oleh pihak industri, Kementerian melalui MRC akan melancarkan dana MCF yang dijangka pada Oktober 2023. Sebanyak 20 juta ringgit disediakan di bawah dana ini untuk menyokong pengkomersialan produk R&D berkaitan getah dalam menebusi pasaran serantau dan antarabangsa. Yang Berhormat Badan Terap telah membangkitkan tentang langkah kerajaan untuk mengkaji dan menghasilkan pelan jangka masa panjang untuk sektor getah serta usaha meningkatkan pelaburan dalam projek Getah Rubber City untuk melonjakkan industri getah negara. Berhubung dengan projek KRC ataupun Kedah Rubber City, Kementerian mengambil maklum tentang usaha untuk menarik lebih ramai pelabur terlibat dalam projek ini. Untuk makluman Yang Berhormat, projek ini adalah salah satu inisiatif Koridor Utara yang dipantau oleh Kementerian Ekonomi. Penglibatan Kementerian Peladangan dan Komoditi melalui AGM adalah memberikan khidmat konsultansi dan juga kepakaran pengembangan teknologi bagi sektor getah ataupun transfer of technology dengan izin. Maklumat terperinci berhubung status projek KRC akan dibentangkan oleh Kementerian Ekonomi. Jadi Yang Berhormat boleh nanti tunggu Kementerian Ekonomi untuk membuat penggolongan untuk terlibat bersama dalam perbincangan tersebut nanti. Seterusnya, Yang Berhormat Subang telah membangkitkan isu berkenaan kekurangan tenaga buruh. Pelbagai usaha dan inisiatif sedang diambil oleh kerajaan untuk menangani isu kekurangan tenaga buruh dalam sektor sawit. Antaranya, pertama ialah meningkatkan mekanisasi dan otomasi dalam sektor sawit. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan untuk menghasilkan teknologi berdaya maju yang dapat meningkatkan adaptasi penggunaan jentera kepada golongan sasar, iaitu pekebun kecil dan juga syarikat peladangan besar. Seiring dengan dasar harga komoditi negara 2030 ataupun singkatannya DAKN 2030, usaha ini telah dipertingkatkan dan diperkasa melalui penubuhan konsortium penyidikan mekanisasi dan otomasi sawit ataupun singkatannya MARCOP. Bagi tujuan ini, kerjasama pihak kerajaan dan penggiat industri sedang dilaksanakan untuk mengenal pasti teknologi dan meningkatkan adaptasi bagi aktiviti menuai dan mekanisasi lain berkaitan. Sebanyak 60 juta ringgit disediakan bagi tujuan pembangunan mekanisasi bersesuaian terutamanya teknologi penuaian sawit. Tiada betul minta. Ya, sila. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, MARCOP ni dulu ditubuhkan saya ingat dah hampir 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Boleh tak berikan update ke Dewan ini apakah hasil yang telah dilakukan, kerana MARCOP ni mendapat 30 juta anggaran padanan daripada kerajaan MOF dan juga daripada industri. Terima kasih. Saya akan respon yang tu. Ini satu perkara baru dibangkitkan spesifik. Tapi apa yang saya boleh bangkitkan nanti lepas ini saya akan timbulkan. Jadi untuk itu MARCOP turut mensasarkan untuk meningkatkan nisbah tanah kepada buruh daripada nisbah 1 nisbah 9, iaitu 1 orang untuk cover 9 hektar, kepada nisbah 1:25 untuk jangka masa sederhana. Peningkatan nisbah ini boleh diperolehi jika teknologi penuaian diadaptasi dan tidak bergantung pada kaedah konvensional seperti penggunaan galah menuai. Potensi bagi rakyat tempatan terlibat sebagai penuai sawit adalah tinggi sekiranya teknologi yang betul diperkenalkan untuk meningkatkan produktiviti kerja sekaligus pendapatan rakyat. Dan pada masa ini, peralatan mekanisasi yang diterima pakai oleh pihak industri adalah mesin penuai yang dinamakan cantas. Yang baru ini lebih ringanlah berbanding dengan yang mula-mula diperkenalkan dulu. Penggunaan cantas boleh meningkatkan produktiviti sehingga 40% lebih tinggi berbanding kaedah konvensional. Di samping itu, banyak juga kaedah yang sedang dijalankan, termasuklah menggunakan drone dan sebagainya. Tapi paling mencabar ialah untuk mesin untuk penuaian. Disebabkan untuk drone, disebabkan orang kata apa, dia punya pelepah-pelepah itu, jadi drone tidak sesuai untuk menuai tapi lebih sesuai untuk pembajaan dan juga untuk racun dan sebagainya. Seterusnya, Yang Berhormat Tenggara telah mengenengahkan isu berkenaan ancaman kesatuan Eropah
dan implikasi kepada industri sawit. Untuk makluman, Kementerian mengambil perhatian serius perkara tersebut dan pelbagai tindakan telah diambil bagi memastikan industri sawit tidak terjejas. Antara tindakan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah pertamanya mengadakan mesyuarat dua hala dengan Indonesia pada 9 Februari 2023 bagi membincangkan implikasi pelaksanaan European Union Deforestation Regulation ataupun EUDR dan strategi kedua-dua negara dapat bersama dalam menangani impak peraturan tersebut selaku negara pengeluar utama sawit dunia. Hasil mesyuarat tersebut adalah kedua-dua negara telah bersetuju untuk mengadakan misi lawatan menteri secara bersama ataupun Joint Ministerial Mission ke EU pada 27 Mei 2023 hingga 1 Jun 2023. Yang kedua, mengadakan beberapa pertemuan dan sesi libat urus melalui Joint Ministerial Mission ke atas pihak Kesatuan Eropah dan organisasi global di peringkat tertinggi bagi menzahirkan kekecewaan Malaysia dan memberi tekanan kepada pengubal dasar di EU ke atas European Union Deforestation Regulation. Ketiga, hasil daripada misi tersebut, pemimpin EU bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa khas serta sesi dialog untuk memudah cara pelaksanaan EUDR. Jawatan kuasa khas tersebut telah bersidang pada 4 Ogos 2023 di Jakarta, Indonesia dan dijangka akan bersidang kembali pada 4 Disember 2023 di Malaysia. Keempat, untuk kita membawa isu EUDR ke peringkat ASEAN melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara pengeluar komoditi serantau bagi memastikan semua negara yang terlibat mempunyai pendirian yang sama berkaitan isu EUDR. Dan yang kelima, Malaysia bersama 16 negara pengeluar komoditi yang lain juga telah mengemukakan bantahan secara bertulis kepada Kesatuan Eropah berhubung diskriminasi EUDR melalui surat yang telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing pada 7 September 2023. Dan yang terakhir, kerajaan juga akan mempergiatkan usaha agar EU mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ataupun singkatannya MSPO sebagai syarat utama dalam pematuhan EUDR bagi menunjukkan komitmen Malaysia untuk menghasilkan minyak sawit mengikut prinsip dan kriteria mampan di bawah MSPO. KPK melalui Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia ataupun MPOCC sedang menambah baik pensijilan tersebut melalui MSPO 2.0. Usaha kerajaan untuk melindungi kepentingan industri sawit negara ini bukan hanya melibatkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi, bahkan turut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi. Setelah mengkongsikan mesyuarat koordinasi kluster ekonomi minyak sawit yang antara lain turut melibatkan Kementerian Luar Negeri ataupun KLN dan Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa ataupun MITI bagi menggerakkan usaha menangani sebarang ancaman terhadap komoditi negara terutama minyak sawit secara strategik. Yang Berhormat Tangga Batu telah membangkitkan isu berkenaan penurunan kadar ekspor sawit. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, harga bahan buah tandan segar sawit ataupun singkatannya BTS ditentukan oleh pergerakan harga pasar minyak sawit mentah yang sentiasa berubah-ubah berdasarkan pada faktor asas dan sentimen pasaran semasa. Harga minyak sawit mentah telah mula menunjukkan trend peningkatan yang ketara bermula pada pertengahan tahun 2020 dan telah beberapa kali memecahkan rekod harga tertinggi dalam sejarah industri sawit negara pada Januari 2021 hingga Mei 2022. Harga minyak sawit mentah melonjak pada waktu tersebut disebabkan gangguan bekalan global akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran minyak dan lemak dunia terjejas. Nilai ekspor dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah dunia. Pada tahun 2022, harga purata minyak sawit mentah adalah $5,087 dan 50 sen, yang mana telah melonjakkan nilai ekspor negara dengan sangat ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi Januari hingga Ogos 2023, harga purata minyak sawit telah kembali stabil dengan nilai RM3,884. Dari segi pengeluaran buah tandan segar ataupun tandan segar sawit, Kementerian mendapati trend pengeluaran adalah konsisten dengan keadaan semasa pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, purata penuaian BTS adalah berjumlah 17.16 tan sehektar dan 17.19 tan sehektar.
Walau bagaimanapun pandemik yang melanda bermula suku tahun 2020 telah memberi kesan ke atas purata kadar penilaian BTS akibat kekurangan pekerja asing. Bermula tahun 2020, purata kadar penilaian BTS telah menurun ke paras 16.73 tan sehektar diikuti oleh penurunan ke 15.7 tan sehektar pada 2021 dan 15.49 sehektar pada tahun 2022. Pada masa kini pengeluaran minyak dan lemak di pasaran dunia makin pulih yang menyebabkan harga minyak sawit mentah kembali ke paras normal. Yang Berhormat Tangga Batu juga telah mengetengahkan isu berkenaan program penanaman semula sawit. Kementerian juga mengambil maklum saranan ahli Dewan bagi mewujudkan semula geran penanaman semula sawit kepada pekebun kecil sawit yang mempunyai pokok sawit yang telah tua dan tidak lagi produktif. Walaupun tiada geran tanam semula sawit diberikan oleh kerajaan buat masa ini, terdapat skim pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit untuk kemudahan kepada semua pekebun kecil sawit terlibat. Skim ini merupakan skim pembiayaan ataupun pinjaman mudah yang ditawarkan oleh kerajaan melalui Agrobank kepada pekebun kecil sawit untuk meringankan beban kewangan semasa melaksanakan penanaman semula sawit. Skim ini ditawarkan dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan seperti berikut. Pertama, kadar pembiayaan sebanyak RM10,000 per hektar bagi Semenanjung dan RM14,000 per hektar bagi Sabah dan Sarawak. Terhad luas maksimum tanah sebanyak 6.5 hektar. Yang kedua, kadar faedah yang ditawarkan ada sebanyak 2% sahaja. Yang ketiga, pembayaran balik hanya bermula pada tahun kelima selepas pembiayaan diluluskan oleh Agrobank. Dan yang keempat, tanpa cagaran dan penjamin diperlukan. Datuk Yang Bertua, saya beralih kepada isu ses sawit yang membebankan yang dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Tangga Batu. Kementerian mengambil maklum akan pengenaan windfall tax ataupun windfall levy atau cukai luar biasa ke atas industri sawit. Walau bagaimanapun, Kementerian sedang melaksanakan kajian pengenaan cukai industri sawit dan berharap ia dapat diselesaikan pada tahun hadapan. Perkara ini juga akan turut dibincangkan dengan Kementerian Kewangan. Yang Berhormat Julau telah membangkitkan isu berkenaan pengeluaran lada negara yang rendah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Lembaga Lada Malaysia ataupun MPB telah merangka strategi bagi menjamin pengeluaran lada secara mampan. Antaranya ialah dengan menggalakkan pekebun kecil menanam lada secara komersial iaitu 1,000 pokok ke atas setiap penanaman. Biarkan saya habiskan para ni dulu, alang-alang. Okey, saya nak bangkit yang ucap sebelum itu. Okey. Sila. Saya selesaikan ini, nanti saya patah balik. Dan untuk menyokong usaha ini, kerajaan telah meningkatkan had dan nilai bantuan skim tanaman lada baharu kepada RM46,000 per hektar dan skim tanaman lada matang kepada RM25,000 per hektar bagi mengurangkan beban pekebun akibat daripada kenaikan harga input pertanian seperti baja, racun dan lain-lain. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Muhammad. Saya nak bangkitkan apa dibangkitkan soal industri, kesan pada pasal industri ilas tentang sistem cukai. Apakah pihak kerajaan bercadang untuk mengkaji ataupun mengenakan cukai pelepasan karbon kepada pihak industri? Saya fikir isu ini sebenarnya pernah dibincangkan satu masa dahulu, di mana industri yang telah melepaskan pelepasan karbon ini menyebabkan kita negara berdepan dengan permasalahan kelebihan karbon dalam atmosfera kita. Dan saya ucap tahniahlah kerana industri sawit mengenakan ada ses kepada karbon, dan kalau boleh ia dapat dikembangkan kepada industri yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuban Kriang. Memang kita melihat bahawa ekonomi baru melihat kepada karbon, bukan saja carbon storage, carbon kredit dan sebagainya. Dan selain daripada sektor peladangan, sektor pertanian juga akan diberi tumpuan. Dan di bawah Kementerian Ekonomi, mereka akan menubuhkan unit khas untuk melihat perkara ini di samping NREC yang juga sudah ada unit tertentu. Dan insya-Allah kita akan memperincikan dan melihat bagaimana kita dapat memaksimumkan
hasilan kita supaya selain daripada penghasilan komoditi itu sendiri, tapi karbon itu sendiri akan dilihat sebagai satu komoditi yang dapat menambahkan pendapatan kepada negara dan juga pada semua pemain industri. InsyaAllah kita mengambil serius perkara ini. Dato' Sri, Julau. Ya, sila. Ya, untuk tadi untuk jawapan tadi, Dato' Sri, adakah ini tanaman semula untuk lada ada ditanam oleh pekebun kecil, smallholders ataupun syarikat? Apa yang kita laksanakan sekarang ini memang kita memberi tumpuan pada smallholders sebab sektor lada boleh dikatakan hanya smallholders yang terlibat. Setakat ini belum ada industri ataupun syarikat yang terlibat dan kita menggalakkan sebenarnya untuk syarikat mengambil bahagian. Sebab itu salah satu tumpuan kita sekarang ini ialah untuk mereka beralih kaedah konvensional kepada kaedah baru. Kita sedang menjalankan projek rintis di Sarawak di mana mereka menggunakan kaedah smart farming di mana Universiti UNIMAS terlibat bersama dengan kaedah yang baru, tidak lagi ditanam di lereng bukit tapi ditanamkan secara fertigasi ataupun kaedah baru. Dan daripada projek rintis yang kita laksanakan, ianya menunjukkan hasilan yang agak menggalakkan, iaitu penambahan dari segi produktiviti sebanyak 20% dan diharapkan menjelang 2030 kalau perkara ini dapat diperluaskan, kita akan dapat meningkatkan pengeluaran lada kita. Dan lebih utama ialah kita nak pastikan khususnya untuk Sarawak, mutu lada Sarawak itu sebagai satu brand akan dapat dikekalkan sebab ianya merupakan premium produk yang memang dikehendaki oleh dunia. Jadi ini tumpuan kita asal berhubung kait dengan lada. Yang amat berhormat, Semalam Menteri Pendang. Oh ya. Saya nak tanya sedikit berkenaan kaitan dengan kelapa sawit ini. Adakah kita masuk dalam perjanjian kita pembelian aset-aset negara, komoditi sawit ini menjadi salah satu elemen dalam perjanjian itu, termasuk macam saya dapat dipahamkan kita pembelian aset-aset negara dengan negara Perancis. Negara Perancis adalah pemboikot utama kelapa sawit, komoditi ini. Jadi kalau kita masih lagi berurusan untuk pembelian aset-aset negara tetapi kelapa sawit kita tidak menjadi satu elemen penting dalam pembelian aset-aset ini. Kenapa kita masih lagi berurusan dengan negara Perancis? Yang berhormat Pendang, saya dah lepas dah kelapa sawit sebenarnya, pergi ke lada dah. Tapi apapun berhubung kait dengan apa dikatakan the G2G untuk kita buat macam barter trade lah. Kita membeli dan kita bekalkan, bayarkan dengan minyak sawit dan sebagainya. Ini salah satu pernah dilaksanakan tapi sekarang tidak dilaksanakan lagi. Dan walaupun kita sedari bahawa untuk minyak sawit ini Perancis salah satu negara yang agak keras menentang, tapi secara umumnya dengan interaksi kita dengan pihak EUDR itu sendiri, penerimaan kepada apa yang kita amalkan sekarang ini diterima agak baik oleh mereka. Cuma minta 2 minit untuk saya rumuskan. Okey, 2 minit lagi. Cuma untuk lada tu tadi sehingga 31 Ogos kita pendapatan purata sebenarnya untuk pulangan bersih kepada pekebun lada ialah RM2,417.33 sebulan bagi setiap 1,000 pokok yang ditanam. Jadi dengan harga purata sekarang ini iaitu lebih kurang RM14,225 untuk lada putih, lada hitam dan lada putih ialah RM24,000. Saya kira ianya boleh memberi pulangan yang agak baik kepada pekebun-pekebun kecil lada kita. Yang terakhir dibangkitkan ialah isu berhubung kait dengan biojusim negara yang dibangkitkan oleh Berhormat Subang dan Yang Berhormat Kalabakan. Ini kita sedang merangka sebenarnya pelan tindakan biojusim negara 2023-2030 dan di bawah strategi ini nanti kita akan bergerak bersama di bawah pelan hala 7 peralihan tenaga negara yang mana biojusim adalah memainkan peranan yang agak penting untuk memastikan bahawa
tenaga negara kita akan dapat juga diperolehi daripada biogeosim ini nanti. Dan untuk itulah saya kira kita akan menubuhkan juga nanti pusat senti untuk mengumpul sisa biogeosim sawit dan bahan mentah biogeosim yang dikumpul ini akan diproses untuk digunakan seperti baja, bio, makanan haiwan, penjanaan tenaga, palpa, kertas dan juga produk nilai tambah yang lain. Jadi untuk itulah saya kira ini merupakan salah satu pendapatan baru pada negara kita. Kalau kita dapat beri tumpuan kepada selain daripada penghasilan produk-produk hiliran daripada biogeosim ini, tapi juga pada masa sama the new wealth creation dari segi pelepasan net zero carbon yang juga menjadi komitmen negara kita. Jadi untuk itulah saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian, pandangan, kritikan kepada kementerian kami untuk kami memastikan bahawa kita akan dapat memberi hikmat yang lebih baik lagi, bukan saja untuk menambah pendapatan negara tapi juga kepada para pekebun kecil. Dan pendekatan kita sekarang ini adalah based on the whole of government approach dengan izin. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan untuk menjawab dalam masa 30 minit. Puan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada 11 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan, pandangan serta cadangan iaitu YB Beruas, YB Jerantut, YB Langkawi, YB Tasik Gelugur, YB Kampar, YB Pematang Pau, YB Setiu, YB Kuala Kedah, YB Bentong, YB Parit Bunta dan YB Kangga. Secara keseluruhannya, sebanyak 11 usul telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat iaitu 5 usul berkaitan sukan dan 6 usul berkaitan kemudahan sukan. Puan Yang Di-Pertua, pengisytiharan hari cuti tambahan atas kemenangan sesuatu pertandingan sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pertamanya, saya ingin, kalau Yang Berhormat tak ada, tak payah jawab, bagi secara bertulis ataupun? Okey, saya bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat Beruas. Isu seterusnya, Yang Berhormat Langkawi ada? Langkawi minta saya wakil satu soalan kalau ada. Kalau diizinkan oleh, sebab dia jumpa doktor sekarang. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Langkawi atas keprihatinan membangkitkan isu Pulau Langkawi tidak disenaraikan sebagai laluan perlumbaan letua di Langkawi bagi edisi ke-27 tahun ini bermula pada 23 September hingga 30 September minggu depan. Dalam keterbatasan tempoh 8 hari penganjurannya pada edisi ke-27 ini, KBS sedaya upaya cuba membawa LTDL hampir ke semua negeri di Semenanjung demi peminat sukan berbasikal negara. Pemilihan laluan untuk edisi ke-27 ini pada asalnya dicadangkan untuk melawati sebanyak mungkin bandaraya, bandar dan pekan kecil di Semenanjung Malaysia, tetapi hasil penilaian teknikal laluan hanya melibatkan 11 buah negeri dengan jarak keseluruhan 1,278.1 km yang merangkumi 8 peringkat perlumbaan sahaja. Selain itu, pemilihan laluan adalah berdasarkan faktor untuk mengekalkan cabaran tinggi serta suka yang amat sinonim dengan LTDL dan mengambil kira pergerakan serta kos logistik yang tinggi. Kejohanan berbasikal LTDL tanpa melibatkan peringkat perlumbaan di Pulau Langkawi bukanlah kali pertama berlaku sepanjang 26 tahun edisi penganjurannya, malah setiap penganjur masih mengekalkan nama Langkawi sebagai ikonik jelajah berstatus Pro Series dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa ini. Malahan, LTDL juga merupakan jenama khusus dalam sukan berbasikal yang dikenali di peringkat antarabangsa. Mengikut rekod kami, sebanyak 11 daripada 26 edisi iaitu tahun 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 16, 17 dan 2018 telah berlangsung dengan laluan yang dipilih tanpa melibatkan Pulau Langkawi dan berdasarkan kepada penilaian teknikal melibatkan laluan perlumbaan yang berbeza-beza di antara tahun-tahun sebelumnya. Silakan Yang Berhormat. Sudah? Okey, terima kasih ya. Okey, Yang Berhormat Kampar. Yang Berhormat Kampar,
Kejayaan pasukan pingpong negara di Tamasya Sukan Commonwealth 2022 memperolehi 2 pingat perak adalah membanggakan. Berikutan persaingan di peringkat Sukan Asia adalah sengit dan bertaraf dunia. Banyak negara-negara peserta di rantau Asia adalah bertaraf dunia dan pernah memenangi pingat di Tamasya Sukan Olimpik. Prestasi di peringkat Sukan C juga tidak boleh dijadikan ukuran persaingan di peringkat Sukan Pingpong, memandangkan hanya 7 negara sahaja yang menyertai berbanding penyertaan di Sukan Asia yang melibatkan 26 negara. Oleh itu, Majlis Olimpik Malaysia telah menetapkan kriteria pemilihan yang sangat ketat bagi memastikan hanya atlet yang terbaik terpilih untuk mewakili negara. Hanya atlet yang melepasi kategori A iaitu tempat ke-4 dan kategori B tempat ke-8 sahaja dipilih untuk mewakili negara ke tamasya terbesar di rantau Asia ini. Pihak Majlis Olimpik Malaysia berpandangan Sukan Asia bukan merupakan landasan yang tepat untuk dijadikan pertandingan pendedahan berbanding penyertaan di Sukan C. Berdasarkan penilaian dan prestasi semasa atlet-atlet negara, hanya beberapa jenis sukan yang telah menunjukkan prestasi terbaik di peringkat dunia dan Asia yang mampu menempatkan atlet di podium semasa Tamasya Sukan Asia Hangzhou nanti. Bagi Sukan Pingpong, prestasi atlet-atlet negara secara individu maupun berpasukan tidak melepasi kriteria yang ditetapkan bagi membolehkan mereka terpilih untuk mewakili negara ke Tamasya Sukan Asia ini. Ranking terbaik atlet lelaki adalah berada di kedudukan 112 Asia, 337 di peringkat dunia, manakala ranking atlet wanita pula adalah di kedudukan 83 di Asia dan 193 di dunia. Bagi ranking berpasukan pula, pasukan lelaki menduduki ranking ke-11 di Asia dan wanita berkedudukan ke-9 di negara Asia. Seterusnya, ahli yang Boleh berhormat. saya bagi ulasan sikit? Ya. Kalau ini kriteria top 8 yang telah ditetapkan, macam mana kita boleh naikkan para sukan pingpong jika mereka tak diberi peluang untuk bertanding dengan pemain-pemain paling hebat? Macam pemain dari China, Jepun, Korea. You should give them a chance. Kalau kita nak hantar skuad untuk menang pingat saja, baik semua cara kita tak hantar, kita hantar skuad badminton, kita hantar skuad air terjun. Terus kita boleh menang pingat. 100% rekod boleh dapat. Jadi siapa persoalannya ialah, dulu kita pernah hantar skuad pingpong 2018 di Jakarta. Sebelum ni pun pernah hantar. Kenapa kali pertama kita tak hantar? Dan negara-negara kecil yang lebih lemah daripada kita pun hantar skuad pingpong ke Hangzhou Asia Games. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku lagi. Kalau ini adalah pendirian daripada kementerian, saya agak sedih lah sebab masa akan datang saya tak nampak ada peluang untuk atlet pingpong kita untuk layakkan diri jika inilah standard yang telah diset yang begitu ketat, begitu tinggi. Seperti yang saya telah jelaskan bahawa ini adalah satu keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Olimpik Malaysia dan telah disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan kerana kita melihat persaingan kali ini agak ketat dan kita telah melakukan pendirian ini selepas mengambil kira pendapat daripada semua melalui beberapa bengkel dan keputusan ini bukan satu keputusan yang mudah dan telah diteliti sebelum dibuat. Yang keduanya, untuk meningkatkan prestasi atlet kita bukan sahaja sekadar menghantar mereka ke luar negara untuk bersaing. Untuk pingpong, saya sedang meneliti keperluan mereka untuk mendapatkan satu pusat latihan khas untuk mereka. Dan ini semua adalah pembaharuan berperingkat yang sedang dilaksanakan supaya Persatuan Sukan Kebangsaan kita mempunyai fasiliti asas sebelum kita bercakap pasal memperbaiki ranking mereka. Fasiliti training center itu pun tidak ada. Itu sebab sekarang saya sedang telitikan dan bulan lepas sahaja kita sudah berjaya membuat matching. 8 Persatuan Sukan Kebangsaan mendapat tempat latihan khusus untuk mereka. Ini first step. Dan saya berharap dengan adanya semua sokongan dan penambahbaikan daripada infrastruktur ekosistem ini, prestasi atlet-atlet kita akan terus meningkat dalam masa tahun-tahun yang akan datang. Okey. Kuala Kedah. Kuala Kedah ada? Yang Menteri. Ya. Saya nak minta sedikit pertanyaan. Okey. Minta laluan. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Speaker, saya nak bangkitkan berkenaan dengan isu badminton negara. Dulu, past 10 years ago, Malaysia sebaris dengan Korea, Indonesia, China. Tapi sekarang ini, kita tengok kita masih di
tingkat yang sama, negara-negara lain sudah meningkat mengatasi kita. Termasuk negara baru, India, Jepun, Chinese Taipei, Thailand juga, termasuk Singapura. Sudah prestasi mereka meningkat mengatasi Malaysia. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah sistem latihan kita tidak bergerak, masih lagi secara tradisi, ataupun pemain-pemain kita yang dipilih tidak mempunyai kualiti yang mencukupi, ataupun bagaimana? Sedangkan kita dulu adalah di antara raja badminton dunia. King of badminton pada satu ketika dulu bersaing hebat dengan Korea, China dan juga Indonesia ini. Ini 4 negara yang hebat pada satu ketika dulu. Tapi negara kita sekarang semakin ke belakang, termasuk bola sepak, termasuk apa saja permainan, takraw. Tak gitu Kota Raja. Setuju dengan saya? Okay, terima kasih. Saya bukan Kota Raja, saya Segambut. Mana Kota Raja? Okey, ini adalah perkara baru yang dibangkitkan kerana Yang Berhormat tidak berbahas, tetapi secara ringkasnya saya nak jawab. BAM sedang melakukan yang terbaik untuk melihat kelemahan sedia ada, tetapi dalam beberapa tahun yang lepas BAM telah berjaya melahirkan banyak atlet badminton dan bukan sahaja seperti dulu bergantung hanya kepada Datuk Wira Lee Chong Wei. Sekarang ini kita ada Pearly Tina, kita ada Aaron Sowuyik dan pemain independen juga ramai yang telah mula keluar bertanding. Dan saya percaya dengan adanya usaha yang dilakukan di peringkat Jawatankuasa Road to Gold untuk bagi mereka top up dan untuk melihat kesihatan mental coach mereka, saya juga percaya dengan adanya kerjasama dengan Nippon Sport Science University sekarang, kita akan berjaya membantu mereka mengatasi kelemahan sedia ada sekarang lah. Okey, untuk prestasi bola sepak, saya percaya sekarang ini prestasi bola sepak di bawah coach Kim Panggon semakin meningkat prestasi mereka. Jadi ulasan Yang Berhormat mengenai prestasi bola sepak semakin merosot tidak tepatlah. Dan sepak takraw semua sekarang ini semua mempunyai liga masing-masing dan dengan sokongan yang diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu mereka dari segi grant dan juga tempat latihan, saya percaya prestasi mereka akan meningkat selepas ini. Okey. Kuala Kedah ada? Tak ada. Kangga? Ada. Okey. Kangga telah membangkitkan isu motocross, penganjuran kejohanan antarabangsa motocross dan kejohanan perahu panjang 2024. Sukacita saya maklumkan kepada Yang Berhormat Kangga bagi memastikan penganjuran kejohanan antarabangsa motocross dapat dilaksanakan dengan lancar, Kementerian Belia dan Sukan melalui mesyuarat jawatankuasa penilaian projek-projek kecil KBS tahun ini telah meluluskan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi menaik taraf litar motocross di Sungai Batu Pahat di Kangga dan Perlis. Peruntukan ini telah disalurkan kepada Majlis Sukan Negeri Perlis melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Dan ini menunjukkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk terus membantu negeri seperti Negeri Perlis untuk memperbaiki sukan di sana. Kementerian mengusulkan agar kerajaan negeri dan pihak penganjur bekerjasama erat dengan badan pengelola sukan berkenaan untuk memastikan penganjuran kejohanan tersebut mematuhi semua peraturan penganjuran kejohanan sukan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Exco Kerajaan Negeri Perlis memang sentiasa menghadiri mesyuarat di Putrajaya bersama kita dan membincangkan isu-isu yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri Perlis. Terima kasih, Ibu Menteri. Okey. Seterusnya, isu fasiliti sukan. Tasik Gelugur ada? Tasik Gelugur tak ada. Jerantut? Jerantut ya. Setiu ada? Okey. Saya jawab YB Setiu dulu. Terdapat beberapa ahli parlimen yang telah membangkitkan isu ini, YB Tasik Gelugur, YB Setiu, YB Jerantut, Pematang Pau, Bentong dan Parit Buntah. Bagi permohonan menaik taraf mini stadium Sungai Tarum yang dibangkitkan oleh YB Setiu, berdasarkan Hansard yang telah saya cek, isu ini telah dibangkitkan pada tahun 2021, 2022 dan sekarang ini oleh Yang Berhormat. Dan saya ingin meminta daripada Yang Berhormat untuk mengemukakan permohonan teliti
in writing ya kepada kita, dan kita akan melihat bagaimana kita boleh meluluskan permohonan ini. Saya mahu melihat bahawa semua permintaan ini bukan dibuat dengan sewenang-wenangnya, kerana isu kos penyelenggaraan selepas dibina itu sangat tinggi. Saya nak bagi contoh kepada Yang Berhormat, untuk maintenance sahaja, sekejap ya. Kos penyelenggaraan untuk satu kompleks stadium ataupun mini selepas dibina memerlukan kos RM300,000 setahun hanya untuk manpower dan penyelenggaraan. Dan untuk membina kompleks-kompleks ini agak mahal, dan itu sebab sekarang ini kita sudah selesai inventory kita, dan semua inventory itu telah dipaparkan dalam website kita, dan saya berharap semua ahli yang berhormat boleh pergi cek mengikut kawasan parlimen apa fasiliti sukan di kawasan masing-masing, dan kalau ada infrastruktur yang boleh dinaik taraf dan bukan bina semula, boleh hantar permohonan, dan saya lebih suka mengutamakan kerja naik taraf kerana lebih murah berbanding dengan mencari tapak baru. Jerai. Ya. Termasuk naik taraf futsal di seluruh negara. Yang itu saya kena jawab nanti ya, mengenai audit yang telah kita lakukan untuk futsal court. Okey. YB Menteri beri laluan sikit. Hulu Selangor. Sekejap, saya belum habis dengan YB Setiu. Berkenaan baik pulih gelanggang futsal tertutup di daerah Setiu, ahli yang berhormat boleh mengemukakan permohonan ke pejabat belia dan sukan daerah yang kemudiannya akan dipanjangkan kepada kita untuk pertimbangan. Urusan membaik pulih fasiliti sukan di kawasan sekolah adalah di luar skop KBS, dan yang itu termasuk di dalam Kementerian Pendidikan. Okey. Untuk YB Jerantut, boleh tak saya jawab untuk semua yang berhormat yang telah bangkitkan isu mereka dulu? Okey. Boleh ya? Okey, untuk YB Jerantut membina sebuah mini stadium rugby, yang ini juga perlu diteliti kerana apa yang diperlukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, sebarang permohonan projek baru bagi pembinaan fasiliti sukan hendaklah menepati syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi. Antara lain, tapak tanah tersebut perlu didaftarkan di atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi membolehkan kementerian ini mengangkat permohonan tersebut untuk pertimbangan dalam rolling plan yang seterusnya. Dan ini diguna pakai sama ada untuk Lita Drag ataupun apa-apa lagi fasiliti yang mahu Kerajaan Persekutuan bina. Kita tidak mahu ada satu situasi di mana selepas dibina, tanah itu bukan milik Kerajaan Persekutuan dan kita tak boleh akses tempat tersebut. Okey, tapak juga mesti bebas daripada bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak tanah projek seperti kawasan setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baru. Dan ini saya minta semua yang berhormat bantu, mungkin kalau ada keperluan di kawasan masing-masing, cek dulu dengan kerajaan negeri dan pejabat tanah sama ada mereka setuju atau tidak untuk kawasan itu diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan sebelum diangkat untuk kelulusan dalam RMK. Okey, Yang Berhormat Hulu Selangor, silakan. Terima kasih YB Menteri. Dalam perbahasan saya baru-baru ini, saya ada menyentuh berkaitan dengan sukan motocross, go-kart dan juga Caprix. Jadi saya ingin bertanya pada YB Menteri, sekiranya Hulu Selangor ini satu kawasan yang agak luas. Sekiranya saya ingin memohon perkara tersebut, apakah kaedah-kaedah ada dan adakah pihak kementerian bersedia untuk membantu untuk litar tersebut? Sebab ianya berbeza ni. Motocross mungkin di tapaknya lain dan juga Caprix dan go-kart tempat yang lain. Jadi kawasan tersebut ada tu saya rasa. Berbanding Lita Drag, motocross dan go-kart, apabila saya melawat tapak untuk motocross, saya lihat motocross lebih senang diuruskan fasiliti mereka. Dan saya juga telah membincangkan sebelum PRN 6 negeri, saya juga telah membincangkan dengan exco-exco terlibat. Saya kata kalau Yang Berhormat exco boleh carikan tempat yang sesuai kerana untuk motocross ini tidak mahal pembinaan Lita tersebut. Itu sebab kita menyokong projek di Perlis. Dan kalau Yang Berhormat nak wujudkan di Hulu Selangor, boleh bincang dulu dengan pejabat tanah
Pejabat Tanah dan Lihat dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Yang itu starting point, YB. Baik. Boleh, ya? So, terima kasih atas jawapan. Okey. Yang Muhammad Menteri, terima Putrajaya. kasih atas laluan. Putrajaya pun ada sentuh tentang infrastruktur sukan. Yang saya tekankan adalah berkaitan dengan gelanggang hoki. Di Putrajaya ini ketiadaan gelanggang hoki, dan bila kita turun ke bawah ramai ibu bapa, pihak sekolah yang merungut kerana kos untuk mereka membawa murid-murid ini ke padang hoki itu adalah amat tinggi. Jadi kalau boleh dipertimbangkan satu padang hoki di Putrajaya itu satu, dan yang kedua juga adalah daripada Persatuan Bola Jaring meminta supaya diberi penekanan berkaitan dengan gelanggang bola jaring di Putrajaya. Ini pun susah, anak-anak kita nak main tak banyak ruang. Jadi mohon diberi perhatian khusus oleh KBS. Terima kasih. Ya. Untuk di Putrajaya memang kita sedang meneliti 3 sukan. Satu adalah untuk rugby, stadium rugby. Satu lagi adalah untuk hoki dan bola jaring. Dan permohonan ini semua sedang diteliti oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan perbincangan dengan pejabat tanah juga akan dilakukan. Okey. Terima kasih Yang Muhammad Menteri, mohon dipercepatkan. Terima kasih. Okey. Untuk tadi saya tak ingat Yang Berhormat mengenai audit gelanggang futsal milik KBS. KBS telah melakukan audit dan ini merupakan rumusannya yang kita ada. KBS telah memutuskan bahawa penyerahan gelanggang futsal yang tiada pendaftaran aset tak alih, ada 1,425 buah gelanggang, akan diserahkan kepada pemilik tanah tanpa pembaikan. Bermaksud sebelum ini ada futsal court yang dibina atas tapak tanah persendirian. Dan sekarang kita tak nak buat apa-apa dengan futsal itu, kita nak pulangkan kepada mereka kerana bukan tanah kita. Penyerahan telah dan sedang dibuat oleh pihak JBSN melalui kaedah ataupun tata cara penyerahan pelupusan aset yang sedang berkuat kuasa. Kategori keduanya, 384 buah gelanggang akan dilaksanakan kerja-kerja pembaikan naik taraf secara one-off berfasa di bawah peruntukan pembangunan RMK tahunan dan seterusnya diserahkan sepenuhnya pemilik tanah setelah kerja-kerja pembaikan naik taraf diselesaikan bagi penggunaan ramai orang. 88 buah gelanggang yang dicadangkan diroboh tanpa kos dilaksanakan proses penyerahan kepada pemilik tanah melalui kaedah ataupun tata cara sedia ada yang telah dilaksanakan oleh JBSN. 46 buah gelanggang di bawah pemilik tanah KBS hendaklah didaftarkan sebagai aset tak alih KBS secara berperingkat dan diurus tadbir dengan baik dan sempurna oleh JBSN. Oleh sebab itu, semua permintaan yang telah kita dengar, kita minta selesaikan dulu isu tanah. Kalau isu tanah itu tidak dapat diselesaikan, maka KBS tidak boleh mengangkat projek itu untuk mendapatkan kelulusan pembinaan. Okey, itu sahaja. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab dalam masa 40 minit. Ini bukan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada ahli parlimen yang memberi ucapan dan menyentuh hal Kementerian KPKM sebanyak 60 orang yang menyentuh hal kementerian ini. Di antaranya termasuklah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Besar, bekas-bekas Menteri dan ahli-ahli parlimen lain. Ini bermakna semua wakil rakyat menjalankan tugas dengan prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka, terutama kepada rakyat. Isu utama kali ini ialah isu kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Isu beras ini ianya berlaku paling hebat tahun 2008 dan 2014. Alhamdulillah, kedua-dua pada masa itu dapat diatasi dengan baik dan kali ini saya yakin juga akan diatasi dengan baik. Yang Berhormat Pago
Bagan, Marang, Batang Lupa, Kuantan, Macang, Miri, Jerlun, Rasah, Beluran, Hulu Tengganu, Sek, Mersing dan Bentong telah membangkitkan isu kekurangan beras putih tempatan. Saya akan jawab secara umum, tidak pergi kepada seorang-seorang kerana ia menyentuh perkara yang sama. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian menyedari akan keluhan rakyat berkenaan isu kekurangan bekalan ini di pasaran. Sehubungan itu, KPKM sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu tersebut seperti berikut. Yang pertama, Kementerian telah melaksanakan operasi beras putih tempatan mulai 17 Julai 2023 di seluruh negara. Operasi ini adalah bagi mengesan sebarang salah laku seperti aktiviti penyorokan beras. Sehingga kini ia telah melibatkan hampir 500 sesi pemeriksaan dan penguatkuasaan, iaitu di peringkat kilang sebanyak 24 kali, di peringkat pemborong sebanyak 77 kali dan di peringkat peruncit sebanyak 394 kali yang dilaksanakan di premis masing-masing. Yang kedua, bagi memastikan keseluruhan rantaian bekalan pengedaran beras di semua peringkat mematuhi peraturan dan perundangan sedia ada, Kementerian telah melaksanakan operasi beras putih tempatan bermula dari 16 Ogos 2023 meliputi pemeriksaan di kilang padi dan pemborong beras. Ini adalah susulan dakwaan penyelewengan penjualan beras dengan menukar bungkusan atau label beras putih tempatan kepada beras putih import dan dijual pada harga beras import yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun hasil daripada operasi ini, KPKM mendapati tiada bukti kukuh yang mengesahkan dakwaan tersebut. Yang ketiga, bagi meluaskan jaringan penguatkuasaan operasi jamin yang telah dilancarkan 7 Julai 2023 melalui kolaborasi secara strategik dengan Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Operasi ini bermatlamat bagi memastikan kestabilan bekalan beras putih tempatan sentiasa terjamin di pasaran. Sehingga 10 September 2023, sebanyak 1,231 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara. Yang keempat, langkah penguatkuasaan turut diperkasa melalui arahan had pembelian maksimum kepada pembeli bagaimana Peraturan 10.1B. Peraturan ini dikenakan sekarang kerana mereka yang membeli itu tidak melebihi 100 kilogram, sebab selama ini ada yang datang membeli sehingga 100 beg. 100 beg kalau 10 gram, maka 10 kilogram, maka dia akan beli banyak, akan menyebabkan baku shortage di pasaran. Had pembelian maksimum 100 kilogram bermula 8 September 2023. Ini bagi memastikan tiada pihak yang menyalahgunakan keperluan beras putih tempatan bagi tujuan lain. Yang kelima, langkah intervensi yang dilaksanakan oleh Kementerian bukan saja melibatkan elemen penguatkuasa semata-mata. Pelbagai sesi libat urus telah dilaksanakan untuk mendapat input daripada semua pihak berkepentingan dalam industri bagi meredakan kebimbangan mengenai kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Antara libat urus yang telah dilaksanakan 20 Julai sesi libat urus dengan urus KPKM bersama peruncit pasaraya. 27 Ogos sesi libat urus KPKM bersama pengilang padi dan pemborong beras. 15 September sesi libat urus KPKM bersama Persatuan Peniaga yang telah bersetuju untuk memberi tawaran lesen borong kepada pengusaha makanan yang bernaung di bawah Persatuan Perniagaan
Melalui lesen borong ini, pengusaha makanan dapat menikmati harga belian beras putih import pada harga borong iaitu RM160 untuk 50 kg harga pintu gudang. Ini telah dipersetujui oleh mereka yang terlibat termasuklah restoran dan sebagainya supaya mereka membeli beras putih import. Kejadian membeli beras putih tempatan ini kerana dia berlaku panic buying. Bila harga import meningkat, harga beras import meningkat, sebelum ini beras tempatan tidak dipedulikan sangat, termasuk oleh para peniaga. Tetapi bila harga beras import naik, mereka mencari beras tempatan. Maka beras tempatan menjadi demand utama yang menyebabkan ia berlaku sedikit shortage di pasaran. Keringkung. Ahmad boleh rehat sekejap, boleh tanya soalan, boleh minum Ahmad. Nah, nanti dulu. Dan bagi rehat dah. Bagi ada flow dulu. Bagi rehat dulu. Ya. Boleh? Okey, masih. Tapi kalau tanya banyak tak ada nak habis ni nanti. Tak nak sikit ya. Yang Ahmad